Apakah simptom atau keperluan menggunakan ubat anti-angina? Ubat anti-angina iaitu ubat yang digunakan untuk merawat angina pectoris, iaitu sakit pada dada dan keadaan iskemia jantung di mana aliran darah ke otot jantung berkurang. Tujuan ubat berikut adalah untuk meningkatkan bekalan oksigen ke jantung dan mengurangkan permintaan oksigen oleh otot jantung. Selain itu, ubat anti-angina juga mengurangkan gejala angina seperti sakit dada dan ketidakselesaan. Apakah generic name dan trade name bagi ubat anti-angina drug? Terdapat 3 jenis ubat anti-angina yang kami telah pilih. Yang pertama adalah nitroglycerin, metoprolol dan amlodipine. Bagi trade name untuk nitroglycerin adalah glutyromethiran, nitrobit, nitrodur, nitroject, nitrolingual, nitromis, nitrosat, rectif dan trinpatch. Untuk metoprolol pula, trade name bagi metoprolol adalah Lopreso dan Toprol XL. Bagi trade name untuk amlodipine adalah Keterzia, Nolikva dan Norbatch. Terdapat 3 kelas ubat anti-angina drug, yaitu nitroglycerin tergolong dalam kelas organic nitrates, manakala metoprolol dalam beta blocker, dan yang terakhir iaitu amlodipine, calcium channel blocker. Seterusnya, bagi mekanisme tindakan bagi ubat anti-angina, yang pertama, nitroglycerin yang berperanan sebagai vasodilator, menyebabkan kelonggaran otot licin vaskular dan dilatasi atria dan vena, serta meningkatkan aliran darah ke myokardium dan mengurangkan tekanan dinding myokardium. Bukan itu saja, mengurangkan kekejangan arteri koronari serta mengurangkan rintangan vaskular sistematik serta tekanan distolik dan sistolik. Yang kedua iaitu ubat metoprolol. Ubat ini adalah ubat beta blocker yang mengubah cara badan bertindak balas terhadap beberapa impuls saraf, terutamanya di dalam jantung, yang berperanan memperlahankan degupan jantung dan memudahkan jantung mengepam darah ke seluruh badan. Yang ketiga iaitu ubat amlodipine, terdiri daripada kelas calcium channel blocker yang menghalang kemasukan kalsium ekstraselular merentasi sel otot licin, myokardium dan vaskular tanpa mengganggu kepekatan kalsium serum. Hal ini menghalang penguncupan otot licin, jantung dan vaskular dengan melebarkan arteri koronari dan sistemik kesan vasodilatasi pada aterosperifera. Seterusnya kita beralih kepada kegunaan ubat. Yang pertama ialah untuk nitroglycerin. Nitroglycerin digunakan untuk merawat angina, iaitu sakit dada, dengan melebarkan saluran darah, meningkatkan aliran darah ke jantung dan mengurangkan beban kerja jantung. Yang kedua ialah metoprolol. Ia merupakan penyekat beta yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi, sakit dada dan kegagalan jantung. Ia berfungsi dengan memperlahankan kadar denyutan jantung dan mengurangkan tekanan pada jantung. Yang ketiga iaitu ubat amlodipine, merupakan penyekat saluran kalsium yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi dan angina. Ia berfungsi dengan melebarkan salur darah, meningkatkan aliran darah dan mengurangkan beban kerja jantung. Terdapat 3 kesan sampingan yang biasa apabila kita mengambil ubat anti-angina ini adalah di mana pengambilan nitroglycerin, di mana kesan sampingan seperti sakit kepala akibat daripada vasodilatasi, hipotensi, burning ataupun vertigo, flushing iaitu muka kemerahan, tachycardia iaitu denyutan jantung yang laju akibat pengambilan nitroglycerin. Di mana seterusnya adalah metoprolol,
di mana kesan sampingannya adalah seperti keletihan, bradycardia, hipotensi, gangguan tidur malam iaitu insomnia ataupun sensasi sejuk di tangan ataupun di kaki lah. Dan seterusnya yang terakhir adalah amlodipine, bengkak pada kaki, sembelit, terutamanya dengan verapamil lah. Selain itu juga sakit kepala, sekali lagi flushing dan juga hipotensi lah, tekanan darah rendah. Kontraindikasi bagi ubatan nitroglycerin ialah menunjukkan resiko alergik kepada nitroglycerin, mempunyai anemia yang teruk, serangan jantung dan hypersensitivity terhadap nitroglycerin. Kedua ialah kontraindikasi bagi metoprolol. Kontraindikasi ialah mempunyai alergi terhadap ubatan beta blocker, mempunyai masalah jantung yang serius seperti heart block dan sick sinus syndrome. Seterusnya ialah mempunyai kegagalan jantung yang teruk yang memerlukan rawatan ke hospital. Yang ketiga ialah kontraindikasi bagi amlodipine, iaitu menunjukkan hypersensitivity terhadap amlodipine iaitu ruam dan gatal-gatal. Selain itu ialah unstable angina, STEMI dan non-STEMI. Selain itu ialah juga mempunyai cardiogenic shock. Antara tanggungjawab jururawat adalah mengukuhkan penerangan doktor bagi meningkatkan kepercayaan pesakit. Selepas itu, jururawat haruslah memberi borang konsen kepada pesakit untuk mendapat persetujuan pesakit dalam menerima rawatan tersebut. Dari segi keselamatan, jururawat perlulah mengamalkan 7R sebelum pemberian ubat, iaitu right patient, right time, right medication, right dose, right route, right review, and right documentation. Dari segi kesediaan pula, jururawat hendaklah mengenalkan diri kepada pesakit supaya pesakit tidak berasa bimbang. Selain itu, semasa pemberian ubat, posisikan pesakit sama ada dalam keadaan duduk ataupun polos untuk memudahkan pesakit menelan ubat. Tanggungjawab yang terakhir adalah mendokumentasikan. Kita haruslah mendokumentasikan tarikh, masa dan tanda tangan di medication chart pesakit selepas pesakit menerima ubat dan menelan ubat tersebut. Kita juga haruslah melaporkan keabnormalan kepada doktor supaya doktor dapat memberi rawatan lanjut. Untuk menilai keberkesanan ubat, jururawat haruslah memantau keadaan pesakit dari 5 hingga 15 minit untuk mengenal pasti keberkesanan ubat seperti pening kepala, tanda vital dan tanda alergik.